warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam perjuangan, salam perubahan buat seluruh rakyat utara, terutamanya di Permatang Pau hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Terima kasih kepada AMK Permatang Pau yang sudi menjadi penganjur bersama kepada kita, iaitu Gerakan Mahasiswa PRU 13. Hari ini seperti yang dikatakan sebentar tadi, malam ini adalah malam pertama jelajah mahasiswa. Malam pertama hujan renyai-renyai. Agak selesa malam pertama kita pada malam ini. Baik teman-teman, ibu ayah, adik kakak yang saya hormati sekalian. Yang saya hormati barisan pimpinan parti politik, NGO yang bersama dengan kita, pimpinan mahasiswa yang bersama dengan kita, Saudara Bukhairi, Majlis Perwakilan Mahasiswa Nasional, Saudara Safwan Anam, pengurusi Solidariti Mahasiswa, dan seterusnya yang saya kasihi, yang saya kagumi, seluruh rakyat Permatang Pau. Tak kira usia, tak kira kategori, daripada anak muda, pelajar-pelajar UiTM yang mendengar dari kolej-kolej, ibu ayah yang mendengar dari dalam kereta, serta anak-anak muda Permatang Pau yang sanggup berhujan untuk mendengar, untuk bersama dengan mahasiswa pada malam ini. Tahniah dan terima kasih diucapkan, setinggi-tinggi penghargaan dari kami di atas sambutan yang diberikan. Persoalan yang ingin kita timbulkan ialah mahasiswa bukan saja-saja nak cari pasal. Mahasiswa bukan saja-saja nak turun ke jalanan. Mahasiswa bukan saja-saja nak lakukan protes itu ini. Mahasiswa bukan saja-saja berkhemah di Dataran Merdeka. Tetapi setiap apa yang kita lakukan adalah ekspresi, adalah protes, adalah unjuk rasa kita kepada kerajaan hari ini. Adalah manifestasi, inilah ya perasaan yang ingin kita luahkan. Sudah berkali-kali manifesto kita hantar. Baik teman-teman kasih Allah sekalian, suka saya menyorot sedikit perkembangan yang berlaku dalam 2 tahun kebelakangan ini. Yang pertama kita lihat pada peristiwa penggantungan Profesor Dr. Aziz Bari, pensyarah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau digantung kononnya kerana mengeluarkan kenyataan yang tidak lunak dengan apa ataupun tidak lunak dengan kerajaan dan juga institusi sultan pada kerajaan kita hari ini. Beliau menegur secara ilmiah, berdasarkan fakta, berdasarkan ilmunya, tetapi beliau digantung. Untuk itu mahasiswa dengan tegasnya menyatakan pendirian. Kita katakan mesti bebaskan universiti, bebaskan mahasiswa, bebaskan ahli akademik untuk menggunakan ilmunya, untuk mendidik rakyat dengan ilmunya tanpa sebarang tongkongan. Dengan itu kita lancarkan gerakan mahasiswa menuntut kebebasan akademik ataupun academic freedom. Dan penghujungnya ataupun klimaksnya kita lakukan satu demonstrasi. Demonstrasi kita bermula pada Masjid Jamek, seterusnya kita menghantar memorandum kepada Suhakam, dan kita meneruskan lagi demonstrasi dengan menghantar memorandum ke pejabat UMNO. Dan di sinilah bermula
peristiwa turunnya bendera Najib dan Razak dan diganti dengan bendera Academic Freedom, bendera kebebasan akademik. Ini signal daripada mahasiswa. Kebebasan akademik perlu dijulang. Jangan kita sekadar menjulang ataupun mengampu pimpinan politik dan kita menyekat suara mahasiswa dan ahli akademik demi kepentingan politik sesetengah pihak. Sahabat kita, saudara Adam Adli, juga mahasiswa ataupun berasal daripada Penang, mahasiswa UPSI. Beliau menurunkan bendera Najib dan menaikkan bendera kebebasan akademik. Lantaran itu, kerana ketegasan mahasiswa, beliau digantung 3 semester. Kerana apa? Dengan sebab memalukan universiti kononnya. Baik sahabat-sahabat, ibu ayah yang dikasihi sekalian, ini yang berlaku. Seterusnya, kita gerakkan lagi gerakan Malaysia Bangkit, yang mana padanya ada tuntutan terhadap pendidikan percuma. Saya nak tanya, kenapa mahasiswa ini sibuk-sibuk nak berpolitik ataupun nak bersuara ini? Apa kepentingannya? Kita nak sebut yang berlaku kepada saudari Bawani, teman kita daripada Universiti Utara Malaysia, dekat saja dengan sini. Dan dalam forum tersebut, yang jadi panelnya siapa? Presiden Suara Wanita 1 Malaysia. Seterusnya, ahli perniagaan yang menaja ataupun menjadi rakan kongsi penaja kepada program tersebut. Saya fikir, kenapa ahli perniagaan ini nak bincangkan tentang mahasiswa dan politik? Kenapa kita tidak libatkan ahli politik daripada mana-mana parti politik ataupun kedua-dua parti politik, sama ada kerajaan ataupun pembangkang? Itu persoalan yang pertama. Seterusnya, dalam forum tersebut juga, mahasiswa diwar-warkan tentang tajuk yang hebat, iaitu seiringkah mahasiswa dengan politik, dengan tidak mempamerkan ataupun mewar-warkan siapa panel yang terlibat. Pada hari kejadian baru mahasiswa ni tahu panel ni siapa. Dalam dewan tersebut, forum selama 2 jam, ahli ataupun mahasiswa yang benarkannya lebih kurang 2,000, tetapi hanya 2 soalan yang dibenarkan mahasiswa bertanya. Sahabat kita saudari Bawani bertanya tentang kerelevanan pendidikan percuma di negara kita. Sebabkan keberanian saudari Bawani ini, beliau telah dilisenkan. Beliau telah diberi amaran ataupun dipotong, tak sempat habis tanya lagi, dia kata listen. Dikira sampai 10 kali. Ini juga adalah gambaran sebenar yang berlaku di universiti di Malaysia. Kes yang berlaku terhadap saudari Bawani, kes yang berlaku terhadap saudari Bawani adalah salah satu daripada penindasan, kezaliman, projek pembodohan kepada mahasiswa. Saya katakan ianya sebagai pembodohan. Kerana apa? Mahasiswa tidak dibenarkan bercakap dengan ilmu yang mereka ada, dan mereka disuruh untuk patuh kepada pihak hal ehwal pelajar yang mesra dan juga lunak dengan kerajaan. Jika kita bersuara dengan keadaan kita tidak lunak dengan kerajaan, kita akan diberikan amaran, dikenakan denda, ditutup mulut dan seumpamanya. Ini hanya satu kes yang dibongkarkan. Banyak lagi teman-teman. Baru-baru ini Menteri Penerangan Malaysia, siapa? Rais Yatim, dia datang ke Universiti Malaya. Dia buat program sepetang bersama dengan mahasiswa. Dalam pada itu adalah program-programnya menyanyi sikit-sikit dan seumpamanya. Sahabat saya bangun untuk bertanya,
untuk minta penjelasan terhadap apa yang diperkatakan diperkatakan oleh masyarakat terhadap stesen penyiaran di Malaysia tentang RTM dan seumpamanya. Beliau bangun untuk bertanya, mendapatkan penjelasan. Tetapi dalam program tersebut, bila tiba saja Q&A, mikrofon terus dipegang oleh AJK. Dia nak pilih siapa yang boleh bertanya. Bila kawan saya bangun, dia tak bagi. Kawan saya tak duduk sampai last sekali baru dapat. Bukan mati pun Rais Yatim tu kena soal. Bahkan dia dapat jawab dengan baik. Kita bukan nak malukan sesiapa, tapi kita hanya nak bertanya, kita nak berhujah dengan ilmu yang kita ada. Ini yang berlaku teman-teman sekalian. Banyak lagi projek pembodohan kepada mahasiswa. Teman-teman, ibu ayah nak tahu, sebelum ini berlakunya pilihan raya kampus. Pilihan raya kampus iaitu nak pilih Majlis Perwakilan Mahasiswa. Tetapi nak ceritanya universiti di Malaysia ini dia nak bodohkan mahasiswa, ditukar. Dia kata tak boleh guna Majlis Perwakilan Mahasiswa, tapi boleh guna Majlis Perwakilan Pelajar. Oh, pelajar pula. Kita masuk universiti tak boleh jadi mahasiswa, pelajar. Levelnya sama dengan seorang menengah, pelajar. Baik, yang kedua, dia tukar nama pilihan raya kampus kepada nama pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Mungkin dia takut mahasiswa ini faham ataupun terbiasa dengan persoalan ataupun istilah pilihan raya tersebut. Untuk makluman teman-teman, satu konspirasi yang jahat terancang untuk membodohkan mahasiswa pada pilihan raya kampus yang lepas. Konspirasi yang dinamakan Ops 2020. Apa ni? Bukannya wawasan 2020, tetapi adalah operasi UMNO tawan 20/20 kampus IPTA di Malaysia. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Anak-anak kita di universiti, cuba tanya mereka bagaimana pilihan raya kampus yang lepas. Mereka ingin pastikan mahasiswa yang lunak dengan UMNO, mahasiswa anak didik UMNO dan juga HEP ini menang, supaya mereka yang bersuara lantang, yang tegas terhadap kerajaan dan HEP ini tidak menang dan tidak mempunyai kuasa di kampus. Mereka sangat takut kerana mereka bimbang ini adalah kebangkitan mahasiswa. Sehingga kan ada maklumat yang menyatakan Ops 2020 ini berjaya, mereka akan adakan pilihan raya umum selepas pilihan raya kampus tersebut. Nyata Ops 2020 ini gagal.